Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nampak anak bulan, wajib kita berpuasa mengikut kerajaan kita. Walaupun kadang-kadang kita berbeza di Saudi. Tu dia. Kadang-kadang ulama ada menjawab sebab berbeza, sebab jauh kan, tak nampak anak bulan. Sana dah nampak dulu. Tu perbezaan tengok anak bulan. Kita laku satu ibadat tu bukan kita untuk ditunjukkan oleh manusia, tak. Kita persembahan pengharapan, ada kali nak dikatakan mendapat pahala. Ada yang dikatakan kerana untuk kita melakukan amal ibadat berpuasa di bulan Ramadan kerana kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita buat kerana lain. Itu yang dia nak. Bukan kita puasa tu dilihat oleh manusia, tak. Sebab tu dia kata sini wa iktisaban, pengharapan. Kata ulama pahala, kata ulama ikhlas. Banyak mengenai takwilan mengenai iktisaban, iaitu pengharapan. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala. Mudah-mudahan kita puasa tu ikhlas kerana Allah Ta'ala, terutama dalam bulan Ramadan. Itu yang penting tuan-tuan. Sesiapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu, maka akan diampunkan baginya ma taqaddama min dzambi, iaitu dosa-dosa yang terdahulu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi nak cerita dalam bab ni tuan-tuan, menceritakan tentang ikhlas lillahi ta'ala, puasa kerana ta'ala, kita mendapat pahala satu, maka diampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan bab, iaitu bab kewajipan berpuasa dalam bulan Ramadan dan kelebihan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab pun ada kelebihan dia tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan puasa dapat pahala dia. Tentang bulan tu Rajab, bulan tu Rajab. Dan hadis yang keenam, wa anhu, dan daripadanya, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin, muttafaqun alaih. Iaitu apabila datangnya bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu syurga tuan-tuan. Itu nak dinyatakan kelebihan di dalam bulan Ramadan yang tidak ada terdapat dalam bulan yang lain tuan-tuan. Itu bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga. Ulama Al-Azhar bin Abdul Salim mengatakan, yang dikatakan terbukanya pintu-pintu syurga suruh apa? Suruh banyak melakukan amalan dan ketaatan pada Allah SWT pada malam hari bulan Ramadan tuan-tuan. Bila kita buka tuan-tuan sesuatu itu dekat sini, maka dibuka pintu-pintu syurga. Untuk apa? Untuk manusia tu tuan-tuan di muka bumi itu beribadat pada Allah dan melakukan ketaatan pada Allah, terutama dalam bulan Ramadan. Bila sampai bulan Ramadan, yakin tuan-tuan, pintu syurga terbuka. Berebutlah peluang kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik, untuk kita masuk ke dalam syurga. Ke dalam syurga. Dan ada pendapat nukilan dari Khulaimi mengatakan, iaitu nak ceritakan bila terbukanya kan, maka turun-turunlah malaikat-malaikat tuan-tuan. Turunnya malaikat di muka bumi untuk memberi doa dan selawat kepada manusia yang melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh. Wa ghuliqat abwabun nar, maka ditutup pintu-pintu neraka. Ulama mengatakan menutup pintu neraka supaya tak banyak melakukan maksiat. Itu dia. Bukan dikatakan tutup pintu neraka, boleh melakukan maksiat, pintu neraka dah tutup. Tak. Kan? Jadi pintu neraka tu ditutup supaya tak banyak orang buat maksiat di dalam bulan Ramadan. Itu kelebihan di dalam bulan Ramadan. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu ataupun diikat syaitan-syaitan. Jadi di sini ulama mengatakan bahawa bukan semua syaitan tuan-tuan, sebahagian. Sebahagian. Ada yang mengatakan sini daripada Syekh Anwar Al-Kashmiri mengatakan, riwayat Tirmizi nak mengatakan syaitan ataupun jin yang ganas
itu yang diikat, yang lemah tak. Itu dia antara salah satu takwil yang mengatakan syaitan tu diikat. Abu Abbas Al-Qutubi mengatakan dalam takwil hadis ini, mengatakan itu syaitan diikat bagi orang yang mengerjakan berpuasa. Syaitan ni tak ganggu orang puasa, tapi orang yang tak berpuasa, tuan-tuan, maka syaitan yang ringan akan mengganggu dia. Syaitan ringan yang mengganggu dia. Dan ada juga yang maksudnya umum. Bila syaitan ni umum, berpasukan, berkumpulan. Ada yang kumpulan yang diikat, ada kumpulan yang tidak diikat, tuan-tuan, yang tersebar di muka bumi dalam bulan Ramadan, tapi sedikit. Itu yang ada yang tak berpuasa. Itu yang katakan bila berpuasa tak dapat pahala langsung sebab tengok maksiat. Puasa dia tetap sah, tapi bila tengok maksiat tak dapat apa-apa. Dalam riwayat yang mengatakan dapat dahaga dan lapar saja, pahala tak ada langsung. Pahala tak adalah langsung. Itu dia. Jadi banyak ulama mentakwilkan kenapa syaitan itu diikat di belenggu ketika bulan Ramadan. Tak kesemua syaitan ataupun iblis diikat. Tak kesemua syaitan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah mengambil hadis ni dan letakkan dalam bab, iaitu bab kewajipan berpuasa dan kelebihan di dalam bulan Ramadan. Sebab kalau kita tengok, tuan-tuan, dalam Ramadan yang mubarak, tuan-tuan, jadi gebutlah peluang untuk kita mengerjakan amalan salih dalam bulan Ramadan dengan lebih giat dan lebih kuat. Itu dia dalam bulan Ramadan. Sebab kelebihan bulan Ramadan berbeza dalam bulan-bulan yang lain, tuan-tuan. Begitu juga hadis yang terakhir dalam bab ni, wa anhu, dan daripadanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya alaikum fa akmilu iddat sya'ban 30, muttafaqun alaih. Iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah sekiranya kamu nampak anak bulan. Sekiranya nampak kamu anak bulan. Kalau kita di Malaysia ni, tuan-tuan, kalau nak dekat masuk Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, semua dah tengok ada beberapa tempat di Malaysia ni kan, ada beberapa tempat, tak silap ada 28 ke 9 tempat yang tengok anak bulan. Jadi suruh tengok. Bila suruh tengok, kalau satu tempat, tuan-tuan, nampak anak bulan, semua kena berpuasa. Semua kena berpuasa. Nampak anak bulan, tu terang nampak anak bulan keluar kan, berpuasa. Sebab tu dia kata sumu li ru'yati, berpuasalah apabila kamu menampaknya, tu anak bulan, hilal kan, anak bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah apabila kamu menampaknya. Masuk buka ni maksudnya dah habis bulan Ramadan, tengok kan, esok dah raya, tengok anak bulan. Tak nampak, tu kan, cukup kan. Fa in ghabiya alaikum fa akmilu iddat sya'ban 30, apabila mendung saja tak nampak, dia katanya, maka sempurnalah bilangan Sya'ban 30 sekiranya tak nampak anak bulan. Kenapa? Penuhkan 30 Sya'ban, baru berpuasa. Baru berpuasa. Dalam riwayat lain, fa in ghumma alaikum fasumu 30 yawman, apabila mendungnya ke atas kamu tak nampak anak bulan, maka berpuasalah 30 hari dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban. Itu nak menceritakan ru'yah ataupun melihat anak bulan ketika berpuasa. Betul. Salah satu kita tengok kalender. Kalender dah ada, tapi ru'yah pun kena tengok juga. Kan? Bukan tengok kalender saja, anak bulan tak tengok lah. Tak. Anak bulan wajib kena tengok. Sebab kita tak tahu kan, kalender tu buat aje kan, naik tak naik kan, itu kalender. Tapi yang betulnya anak bulan tak nampak, cukup kan. Kalau tak nampak, cukup kan. Kalau nampak, kena berpuasa. Kena berpuasa. Yang disaksikan 2 orang saksi, tengok, tu anak bulan, tengok semua saksi kan. Ataupun lebih, ada saksi, dia nampak anak bulan. Seterusnya, Imam Nawawi rahimahullah datangkan babul judu wa fi'lul ma'ruf wal iksaru minal khairi fi syahri Ramadan.
Imam Nawawi rahimahullah datangkan satu bab yang nak ceritakan bab judi. Judi ni maknanya dermawan. Kan? Iaitu harta yang dicintai, yang dimiliki, diderma kat orang. Harta yang kita sayang tuan-tuan, kita derma kat orang. Nak tak nak? Kan tuan-tuan? Nak Allah sayang ni harta kan contoh. Kan? Tu dia. Bukan maksudnya kereta kita, apa ni ada kereta sayang bagi kat orang, tak. Kan? Itu keperluan. Kan? Itu menurut keperluan kan. Jadi yang kita sayang apa kan? Kita sedekah dan infak di jalan Allah, terutama dalam bulan Ramadan. Jadi nak cerita tuan-tuan, dalam bulan Ramadan tu nak ceritanya menunjukkan bahawa bulan Ramadan, bulan lain, pahala berlipat kali ganda, kebanyakannya dalam bulan Ramadan, berlipat-lipat kali ganda tuan-tuan daripada bulan yang lain. Berpandukan kepada hadis ni, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dermawan, yang selalu menderma ataupun bagi pada orang. Tu Rasulullah, sifat Rasulullah tuan-tuan. Ikut contoh. Suka bagi. Orang minta dia bagi. Orang minta dia bagi. Tu dia Rasulullah kan. Wa kana ajwadu ma yakuna fi Ramadan. Dan dia lagi jadi lebih dermawan pada bulan mana? Jika datangnya bulan Ramadan. Bermakna tuan-tuan, dalam bulan lain Nabi masuk ke infak, tapi dia masuk bulan Ramadan lagi banyak infak dia tuan-tuan, lebih daripada bulan yang lain. Begitu juga amal ibadat tuan-tuan. Amal ibadat Nabi dah banyak buat amal, tetapi bila masuk bulan Ramadan lebih pergiatkan lagi, perbanyakkan lagi amalan-amalan soleh. Dia masuk dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihissalam, sehingga dia bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah malaikat Jibril alaihissalam pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan, fayudarisul Quran, maka dia bertadarus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tuan-tuan bertadarus Al-Quran. Maka juga dengan Nabi. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam, ajwada bil, sangat baik, sangat dermawan. Maksudnya sangat dermawan ni sangat baik, maksudnya bertambah-tambah lagi baik Nabi buat amalan, maksudnya pergiatkan lagi amalan ketika dalam bulan Ramadan. Minal rihi mursalatin, melebihi angin yang kata berhembus. Angin tembus tuan-tuan, nak cerita cepatnya angin tembus, maksudnya Nabi Muhammad SAW bila beramal lagi cepat daripada angin tu. Masuk banyak ni Nabi melakukan amalan-amalan soleh, terutama dalam bulan Ramadan tuan-tuan, dalam bulan Ramadan. Di antara ini bulan Ramadan, solat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, itu di antara itu tuan-tuan. Kan, buat amalan-amalan baik pada waktu malam bangun. Pada waktu siang jangan mengumpat, kan, jangan mengutuk orang, kan suka, jangan nak bergaduh, salah sikit nak bergaduh, tak. Sifat itu dibuang ketika di dalam bulan Ramadan. Sebab itu dalam keadaan berpuasa tuan-tuan, dalam keadaan berpuasa. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab, iaitu bab judul wa fi'lul ma'ruf wa ikhsan min khairi fi syahr Ramadan. Bab menceritakan dermawan, banyakkan infak, dan buatlah perbuatan yang baik di dalam bulan yang dalam bulan Ramadan. Jadi terus kan, terus. Sebab tu dalam pengajaran hadis ini mengatakan takkid istibab judul madarasul Quran fi Ramadan. Disunatkan, dianjurkan membaca Al-Quran dan bertadarus di dalam bulan Ramadan. Bertadarus. Itu dia dalam bulan Ramadan. Dan hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara, muttafaqun alaih.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru ahya'ul laila, apabila masuk malam ke-10 yang terakhir dalam bulan Ramadan, ahya'ul lail, maka Nabi menghidupkan malam. Maksudnya 10 awal Ramadan tu bukannya tak buat. Tu amalan saya, dia buat juga tuan-tuan Nabi. Tetapi dalam 10 akhir bulan Ramadan dipergiatkan lagi, dibanyakkan lagi, iaitu amalan-amalan soleh. Amalan soleh. Wa aiqadha ahlahu, dan dia mengejutkan ahli keluarganya tuan-tuan. Dalam riwayat lain, ketika itu Nabi mengejut, sebelum Nabi solat witir, Nabi kejut isterinya bangun solat sama-sama. Lepas tu Nabi solat witir kan. Tetapi dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Nabi kejut keluarganya, isteri ke siapa-siapa lah tuan-tuan. Jadi ahli keluarga kita tuan kejut bangun malam, terutama dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebab tu satu hikmah tuan-tuan yang saya tengok, kan ada hadis kan, ajaklah anak kamu 7 tahun suruh solat, betul kan? 7 solat, betul. Dan 10 tahun kalau tak solat kena rotan. Bila kita tengok tuan-tuan, dalam hadis tu menyuruh suruh solat, kata Nabi. Bangun solat tiap-tiap hari macam itu tuan-tuan. Walaupun anak tu anak kecil lah contoh kan, dia biasa tertengah air tiap-tiap hari dengar. Bila tiap-tiap hari dengar tuan-tuan, bayangkan kalau 7 tahun umur sampai 10 tahun, berapa banyak kali kalau kita dengar anak tu solat kan, solat. Nanti dia akan terbiasa, dia akan terbangun. Bukan paksa solat. Bangun solat, rotan, tak boleh lagi, jangan. Kalau anak kecil umur contoh 7 tahun, 8 tahun kan, belum cukup 10 tahun lagi, jangan dirotan dia. Itu fungsi disuruh solat, digalakkan solat. Itu je saja tuan-tuan. Bukan kita ambil tarik, kau ni malas solat, tarik, letak situ, tak boleh. Disuruh solat dulu. Tak boleh pukul, tak boleh, semua tak boleh. Kalau dah 10 tahun, baru dirotan sikit kalau tak solat. Tu je. Jadi fungsi daripada kecil tu solat. Tiap hari cakap solat tuan-tuan. Bangun solat subuh ataupun bangun solat apa, bangun. Supaya telinga dia dengar selalu solat. Supaya dia bangun. Nanti lama kelamaan dia bangun. Cubalah tuan-tuan. Jangan paksa tarik solat, tak. Itu belum lagi. Tu kaedah kan yang Nabi dah ajar. Bagaimana nak suruh, contoh anak-anak kita yang kecil ni nak solat, ajak dia solat. Dan keduanya ajak solat bersama-sama. Kan solat sunat ke kat rumah tu kan, ajak solat bersama walaupun dia ngantuk. Berdiri ngantuk, tak apa. Dia tertidur tuan-tuan, tak apa, jangan marah dia. Dia tahu. Ajak solat. Wa aiqadha ahlu, dan mengejut keluarganya. Wa syaddal mi'zarah, dan orang kata mengetatkan kainnya. Apa maksud mengetatkannya? Di sini menentukan kinayah, iaitu kinayah tu ani mubalaghah al-jid wa al-malu khair, iaitu supaya bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat. Sebab tu dia kata mengetatkan kainnya. Ketatkan kainnya, melakukan amalan-amalan yang baik, dan amalan tu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ulama mentakwilkan apa yang dia kata mengetat. Ada yang mengatakan mempersiapkan diri dengan sempurna untuk melakukan ibadat. Tu ulama. Yang kedua, ulama mentakwilkan supaya bila mengetatkan kain tuan-tuan, menjauhi daripada isteri, daripada bergaul. Kan? Ketika untuk melakukan amal-amal ibadat. Maksudnya menjauh daripada isteri. Maksudnya kalau boleh amal ibadat tuan-tuan, itulah kita bersungguh-sungguh di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di sini mengatakan wa syadda mizah, iaitu mengetatkan kain sarung ni, ketat, supaya melakukan ketaatan pada Allah, supaya bersungguh-sungguh mengamal amal saleh dan menjauhi daripada isteri. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok bulan Ramadan kan, sunnah Nabi apa 10 yang terakhir, iktikaf di masjid. Tu kan, iktikaf di masjid. Kan, kalau tak ada pekerjaan ke apa, disunatkan iktikaf di masjid. Macam kalau saya ni contoh kan, sempat buat masa belajar, kerja dah tak ada lah, susah kan, tu nak iktikaf di masjid tu kan. Jadi kalau dapat peluang iktikaf di masjid kan, melakukan ketaatan pada Allah. Disunatkan. Di sini pengajaran hadisnya mengatakan istihbab ijtihad fil ibadah, disunatkan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat.
dan i'tikaf di masjid. Tengok, wa tahrir lailatul qadri fil ashr awal min Ramadan, dan pada malam Lailatul Qadar pada 10 akhir dalam bulan Ramadan, 10 akhir yang terakhir ketika Lailatul Qadar. Sebab tu disunatkan i'tikaf di masjid, berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan soleh. Itu fungsinya i'tikaf di masjid. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, diletakkan di dalam bab, iaitu bab judul fi'lul ma'ruf, bab dermawan dan melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Itu dia. Dan kita juga dah baca bab itu menengok anak bulan, sumulu ra'iti, dan berpuasalah apabila kamu nampak anak bulan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nampak anak bulan, wajib kita berpuasa mengikut kerajaan kita. Walaupun kadang-kadang kita berbeza di Saudi. Tu dia. Kadang-kadang ulama ada menjawab sebab berbeza, sebab jauh kan, tak nampak anak bulan, sana dah nampak dulu. Itu perbezaan tengok anak bulan. Tapi yang sepelik tuan-tuan bagi saya, kalau saya di Pakistan, yang saya dulu belajar, lewat 2 hari tuan-tuan. Kadang-kadang dia ada takwim dia sendiri, ada takwim dia, dia punya kalender dia tu ada. Tapi nak cerita saya kat sana, memang lewat lah. Contoh, Saudi dah puasa dulu, Malaysia dah puasa dulu kan, baru puasa. Pakistan baru puasa. Kadang-kadang lewat 2 hari, 3 hari lewat, kan? Kadang-kadang 3 hari lewat. Sebab tu kat sana kadang-kadang ada yang satu tempat tuan-tuan, dia puasa ikut Saudi, dah puasa dulu, kan? Kadang-kadang dia ikut, dia tak ikut tu. Sebab dia kata apa ni kan? Sebab Saudi dengan Pakistan, kalau naik kapal terbang pun 4 jam je, jauh kan? Tu dia kata. Tapi saya pernah tanya pensyarah saya daripada Somalia, daripada Syekh Al-Bashar, mengatakan bahawa kita ikut kerajaan, wajib kata dia. Kalau kerajaan salah, kerajaan yang tu dia tanggung. Siapa yang buat, dia tanggung. Kita terlepas sebab kita ikut kerajaan, kata dia. Wajib kita ikut, kata dia. Tak boleh yukhalifu dengan tu, negara tu, tak boleh. Dia kata wajib ikut. Wajib. Sebab ni negara dia yang mentadbir, dia ada, orang kata macam jabatan mufti dia ada sendiri. Mufti dia maksudnya. Mufti dia kata wajib ikut. Kan? Habis ada yang menyoal, habis yang dah puasa tu macam mana ni? Itu terpulang pada dia lah. tu kan. Tapi kita kena wajib ikut kerajaan. Kadang-kadang gitulah. Kalau saya dekat sana tuan, banyak khilaf, banyak di sana, banyak khilaf. Dan sana pula banyak mazhab. Banyak mazhab. Kan? Contoh mazhab yang ahli Quran pun ada. Dia tak sokong hadis. Tempat besar tuan-tuan. Mazhab menyembah kubur pun ada. Saya pergi tengok sendiri menyembah kubur. Orang tu menyembah kubur betul lah, bagi duit semua. Kubur dia besar. Orang tu menyembah kubur. Ada aliran tu. Ataupun dikatakan mazhab tu sembah kubur. Semua ada. Macam-macam mazhab ada tuan-tuan kat sana. Syiah memang banyak lah tuan-tuan. Kalau Syiah tu kan, lebih kurang 85% Syiah. Memang banyak. Walaupun negara Pakistan Islam, tapi dia banyak. Sebab apa? Sebab dia ada, tak silap saya, ada 3 ke 4 sekolah yang diiktiraf. Salah satunya Syiah diiktiraf di sana kan. Tapi mazhab Hanafi lah, maksudnya mazhab Hanafi. Tapi memang tu banyak. Babu nahyi an taqaddama Ramadan bisawmi ba'da nisfu Sya'ban. Bab larangan berpuasa sebelum Ramadan 2 hari ataupun 1 hari. Maksudnya contohlah lagi 2 hari nak bulan Ramadan, tak boleh puasa. Ada bab ni kan. Kita tengok dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmuhu falyasum dhalika al-yawm, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kamu dahulukan dalam bulan Ramadan puasa sehari ataupun puasa 2 hari. Sebelum Ramadan puasa sehari ataupun 2 hari. Illa ayyakuna rajulun, kecuali seorang lelaki itu yasumu saumuhu, yang biasa berpuasa, falyasum zalika, maka berpuasalah pada hari itu.
Secara umum tuan-tuan, contohlah 28 Syakban kan, 29 Syakban tu secara umumnya tak boleh berpuasa. Bagi siapa? Bagi orang yang tak biasa berpuasa. Tetapi boleh berpuasa, kata hadis ni, ketika apa? Orang selalu melakukan berpuasa, terutamanya puasa Isnin dengan Khamis, puasa hari putih 13, 14, 15, ataupun dia puasa Nabi Daud alaihissalam kan, puasa selang-seli selang-seli. Nak ceritakan kalau bab tu terkena hari 28, 29, dia boleh berpuasa. Orang tu saja tuan-tuan, orang lain tak boleh. Dengan syarat dah selalu berpuasa. Bukan sebulan lepas pun nak puasa baru tu, tak boleh. Maksud dah lama dia amalan dia berpuasa macam itu tuan-tuan, baru boleh. Kata ulama. Kata ulama baru boleh. Bila berpuasa sah puasa ni. Bagi siapa? Orang dah biasa berpuasa. Yang tak biasa tak boleh. Kenapa? Ulama mengatakan kerana dalam rangka berhati-hati dilarang. Takut tertambah hari. Kalau yang tak biasa puasa tu tambah hari kan. Jika orang yang berpuasa tak apa bila. Yang kedua pula, untuk membezakan puasa sunat dan puasa wajib, kata ulama. Membeza puasa sunat dan puasa wajib. Begitu juga puasa Syakban tuan-tuan. Kan ada hadis, nanti kita baca hadis ni mengatakan puasa 15 Syakban kata dah tak boleh puasa. Bagi siapa? Orang yang tak biasa puasa. Kan. Kalau orang yang biasa puasa, okey, teruskan. Maksudnya Isnin Khamis, puasa Nabi Daud AS selang sehari, ataupun tu kan. Setengah Imam Nawawi rahimahullah mengatakan boleh puasa sekiranya perempuan tu nak qada puasa lebih 15 Syakban tu, puasa ganti contoh kan, ataupun puasa nazar, ataupun puasa qada semua kan, boleh. Tapi selain puasa biasa tu tak boleh. Tak boleh, tak kan, makruh kan, kata Imam Nawawi tak boleh, makruh. Jadi bagi yang dah biasa puasa, fadal puasalah, tak apa kan 15 Syakban ke atas, 15 Syakban ke atas. Bagi dah biasa tak apa. Sebab tu daripada pengajaran hadis ni mengatakan yuhrimu saum, dia kata ni haram berpuasa sebelum Ramadan sehari ataupun 2 hari, illa kecuali liman dan sama, kecuali sesiapa yang sudah biasa berpuasa bersamaan dengan hari yang terakhir itu dalam akhir bulan Syakban, boleh puasa. Tu dia. Dengan syarat yang sudah biasa berpuasa. Itu yang biasa. Yang kedua pula, al-man'u min ziyadati fil ibadat, supaya tidak menambah daripada segi ibadat. Itu dia kan, nambah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis tu diletakkan di dalam bab, iaitu bab dalam larangan kita berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan secara umumnya. Tak boleh. Ni kita tak puasa kan, kita tak biasa puasa, Isnin Khamis tak biasa tiba-tiba nak puasa pada 28, 29, tak boleh. Sebab tak biasa berpuasa. Kalau biasa jadi satu amalan tuan-tuan, berpuasa masa tu, dia puasa. Tiba hari 28 tu, hari Isnin contoh kan, memang dia puasa hari Isnin, dia puasa, puasa tak apa, boleh. Ataupun hari Khamis, ataupun betul atau boleh berpuasa kalau kebiasaannya dia berpuasa. Jadi rasa setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis letakkan Imam Nawawi rahimahullah terhadap bab berpuasa. Nanti kita akan tengok hadis-hadis lain mengenai bab berpuasa tuan-tuan, hadis lain mengenai bab berpuasa. Jadi apa yang baik tuan-tuan kita dapat amalkan, yang tak baik kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.